dalam kuliah Sunan Abi Daud bahagian kedua. Kita telah sampai ke bab ke-12 menurut kitab yang kita pakai ini, iaitu bab du'a lil marid 'inda al-'iyadah. Terlebih dahulu kita baca hadis-hadisnya dan kemudian kita tengok terjemahannya pula. Selepas itu baru kita bincangkan insya-Allah. Bab du'a lil marid 'inda al-'iyadah. Wa bihi qala haddathana Ar-Rabi' ibn Yahya qala haddathana Syu'bah qala haddathana Yazid Abu Khalid an al-Minhal ibn Amr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yahdhur ajaluh فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. Itu hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis yang ke-3106. Seterusnya kita pergi kepada hadis 3107. Sebab hadis ini juga berada di bawah bab yang sama. Wa bihi qala haddathana Yazid bin Khalid Ar-Ramli qala haddathana Ibn Wahab an Huyay bin Abdullah an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Ibn Amr qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajul يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن السرح إلى صلاة. Itulah dua hadis di bawah bab ke-12 yang kita telah baca tadi. Kemudian kita tengok pula terjemahannya. Bab 12, mendoakan pesakit ketika melawatnya. Ar-Rabi' bin Yahya meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami, katanya Yazid Abu Khalid meriwayatkan kepada kami daripada Al-Minhal bin Amr, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibn Abbas, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sesiapa melawat orang sakit yang belum sampai ajalnya, lalu dia mengucapkan di sebelahnya, yakni mengucapkan doa ini di sebelahnya sebanyak 7 kali. Apa doa itu? As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyak. Bermaksud aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung, semoga dia menyembuhkanmu. Semoga dia, yakni Allah, menyembuhkanmu. Maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit yang dialaminya. Hadis 3107. Imam Abu Daud berkata Yazid bin Khalid Ar-Ramli meriwayatkan kepada kami, katanya Ibn Wahab meriwayatkan kepada kami daripada Huyay bin Abdullah, daripada Abi Abdurrahman Al-Hubuli, atau setengah-setengah orang baca Al-Hubuli, daripada Ibni Amrin, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang datang atau pergi melawat orang sakit, dia hendaklah mengucapkan doa, Allahumma shfi abdak yanka'u laka aduwa au yamshi laka ila janazah. Bermaksud, ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu supaya ia dapat mengalahkan musuh-Mu atau dapat berjalan kerana-Mu untuk menghantarkan jenazah. Itulah
dua hadis. Kemudian dia ada sedikit qala Abu Dawud, selepas hadis tadi, kata Abu Dawud, Ibnu Sarh berkata, yang ini dalam riwayatnya, supaya ia dapat berjalan kepadamu untuk pergi bersalat. Begitu, berbeza dengan riwayat tadi, untuk pergi untuk menghantarkan jenazah. Tidak, tapi untuk pergi bersalat berdasarkan riwayat Ibnu Sarh. Baik. Kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi. Babud du'a lil marid inda al-iyadah. Bab berdoa untuk orang yang sakit. Boleh juga begitu kan? Atau mendoakan pesakit ketika melawatnya. Boleh juga. Berdoa untuk orang yang sakit ketika melawatnya. Yang ni siapa yang berdoa tu? Pelawat lah. Orang yang berziarah tu. Yang pergi melawat atau mengunjungi orang sakit, itulah yang dimaksudkan. Baik, kita dah ada nota di sini 108. Di dalam sesetengah nuskhah Sunan Abi Dawud tiada pun tajuk bab di sini. Maka hadis ke 3106 dan hadis ke 3107 di bawah tajuk bab ini masih lagi berada di bawah bab sebelumnya, iaitu babud du'a lil marid bisyifa' inda al-iyadah, iaitu bab 11. Ini bab 12 kan? Bermakna kalau tak ada tajuk bab di sini, dua hadis ini masih lagi berada di bawah bab sebelumnya, iaitu bab mendoakan orang sakit supaya sembuh ketika melawatnya. Jadi bezanya dengan tajuk ni pun mendoakan juga, tapi tak ada supaya sembuh tu. Itu saja bezanya. Jadi bab sebelum ni ada supaya sembuh ketika melawatnya tu. Itu saja bezanya. Kata pengarang Al-Manhal, yakni Al-Manhalul Azbul Mawrud, memang sepatutnya tiada bab ke-12 di sini. Kerana di dalam hadis ke-3106 dan hadis ke-3107 itu terkandung doa kesembuhan untuk pesakit yang dilawati. Dan kedua-duanya lebih sesuai terletak di bawah bab ke-11. Sebab bab ke-11 memang mendoakan orang sakit supaya sembuh. Jadi dua hadis ini pun doa untuk sembuh juga. Jadi bukan berdoa secara umum begitu saja, tidak. Jadi tidak perlu pun ada bab ini. Tetapi oleh kerana berdasarkan banyak nuskhah Sunan Abi Dawud, memang ada bab ke-12 ni, ada bab ke-12 ini. Sebagai contoh boleh kita lihat di sini, cuba tengok. Badlul Majhud. Ini bab ke-12. Bab du'a lil marid inda al-iyadah. Ada. Dan beliau tidak membuat apa-apa komen, sebab kira maklumlah ini perbezaan nuskhah. Perbezaan nuskhah Sunan Abi Dawud. Jadi kira-kiranya ia sesuai masuk di bawah bab sebelum ini. Babud du'a, ni bab 11. Babud du'a lil marid bisyifa. Sebab dalam dua-dua hadis di bawah bab 12 tu kan, dia memang doa supaya sembuh, minta supaya pesakit disembuhkan. Ketika mana? Ketika pergi melawat tu lah. Jadi lebih sesuai dengan bab ini. Bahkan bab 11 dulu kita dah bincang dah. Ini hadis ke 3104 ni okeylah, tak apalah. Memang ada doa untuk kesembuhan saat itu, Allahumma shfi. Itulah doa untuk syifa tu. Memang ada. Tapi kalau kita tengok hadis yang ke 3105, itu agak tidak sesuai. Kita dah bincang dah sebelum ni. Sebab tidak ada pun doa untuk orang sakit. Yang adanya Nabi SAW suruh bagi makan kepada orang yang lapar, melawatlah orang sakit. Gitu saja. Dan bebaskan orang tawanan. Mana doanya? Apalagi kalau doa untuk kesembuhannya. Tidak ada.
Kita dah bincang dulu. Jadi tajuk ini pun tidak berapa sesuai duduk di bawah bab ke-11 itu. Tetapi oleh kerana ia ada dalam banyak nuskah, begitulah. Jadi cuma kalau kita nak takwil bolehlah. Nak pergi jauh lah, tapi jauh lah sikit. Lafaz hadis tu tidak ada. Jadi kalau Nabi suruh bagi makan kepada orang lapar, mana ambil berat lah. Pergi ziarah orang sakit, takkanlah pergi ziarah saja begitu. Apa yang paling diperlukan oleh dia? Dia bukan lapar. Dia tak boleh makan pun kalau kita bawa makanan. Tak boleh minum pun. Yang sedap-sedap kalau kita bawa minuman kepada dia. Apa yang dikehendakinya? Doa. Doa untuk apa? Doa untuk kesembuhannya. Itu mafhum lah. Dia faham daripada hadis itu. Kalau Nabi suruh perintahkan kita buat semua itu, doa itu lebih-lebih lagi diperlukan untuk orang yang sakit. Makan tak perlu. Pergi ziarah saja, pergi tengok saja. Tak ada apa-apa peranan. Buat apa? Kalau doktor tu adalah nak cek-cek orang sakit tu, nak bagi ubat ke apa. Orang biasa ni yang ramai-ramai ni pergi buat apa? Dah tak boleh nak kata dia jadi segar angin dia. Dia seronok orang pergi. Ada kalanya pergi tu dia koma. Dia tak sedar pun. Jadi apa yang perlu kita buat? Kira-kiranya doa lah. Memandangkan banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain. Memang Nabi SAW sendiri bila pergi melawat orang sakit, dia berdoa untuk kesembuhan. Jadi kita pengikut dia ni kira-kiranya begitulah. Jadi bab ke-12 ni cuba tengok ada di sini. Tapi kalau kita tengok al-manhalul azbul mawrud, ia tidak ada. Itu tidak ada. Cuba kita tengok di sini. Ni Ar-Rabi' bin Yahya. Tak ada sebelum ni tajuk. Maknanya dia dimasukkan di bawah tajuk sebelum ni, tajuk ke-11. Tajuk ke-12 ni tak ada di sini. Bahkan dia, itulah yang saya tulis tadi, kita berlandaskan apa yang disebutkan dalam kitab ni juga. Dia sebut fi ba'd an-nusakh dzakara hadha al-hadith wa ma ba'dahu tahta tarjamah bab ad-du'a lil marid 'inda al-'iyadah. Seperti dalam kitab kita yang kita pakai itu. Wal munasib isqatuha, yang sepatutnya dibuang. Lianna fihi ad-du'a bisyifa' lil marid. Sebab dalam dua hadis ni memang ada doa. Minta disembuhkan pesakit itu. Jadi kedua-dua hadis itu masuk di bawah bab ad-du'a lil marid bisyifa' inda al-'iyadah. Ini bab ke-11 tu. Sepatutnya duduk situ. Jadi berbeza-bezalah kitab-kitab syarah hadis pun, mana yang mensyarah berdasarkan nuskhah yang ada tajuk tu adalah tajuknya. Mana yang syarah mengikut nuskhah yang tidak ada tajuk itu, tak adalah tajuknya. Tapi dia tahu berdasarkan setengah-setengah nuskhah tu ada tajuk ni. Jadi masing-masing bagi pandangan, komentar. Macam pengarang ini bagi dia kata lebih sesuainya tidak ada tajuk di sini. Bagi Syekh Muhammad Khattab As-Subki, ni pengarang kepada kitab Al-Manhalul Azb Al-Mawrud ini, syarah Sunan Abi Daud. Jadi dalam kitab dia tak ada, dia tak pakai yang tu. Begitu juga kalau kita tengok syarah-syarah yang lain, ada dua cara. Jadi kita kena maklum lah. Kalau dalam Madhlul Majhud ni dia tak sebut apa-apa pun. Baik Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, Syekh Zakaria pun tak ada sebut. Dan Maulana Dr. Taqiyuddin Nadwi pun tak ada sebut. Senyap gitu. Tak apa, masing-masing lah. Masing-masing. Begitulah kitab-kitab lama ni. Kalau kita belajar secara talaqi, kita akan bertemu dengan benda-benda begini yang perlu sebenarnya diketahui. Kalau tidak, kita kata kenapa macam ni. Ini adalah berdasarkan perbezaan nuskhah. Dalam muqaddimah dahulu kita dah bincang tentang ada berapa nuskhah Sunan Abi Daud itu, dan siapa orang-orangnya pemilik nuskhah itu. Kita dah bincangkan.
Dengan sebab itu dari segi angka dia, nombor hadis itu pun berbeza-beza, akan berbeza-beza lah dengan sendirinya. Berbeza-beza. Begitu. Bilangan tajuk dia pun akan berbeza juga. Tajuk yang ke-11. Jadi di atas hadis ni kalau kira tak ada tajuk ni, bermakna di bawah tajuk yang ke-11 lagi lah. Bukan di bawah tajuk yang ke-12. Ini doa untuk pesakit ketika ziarah. Jadi doa apa? Sedangkan sebelum ni sudah ada dah doa untuk kesembuhannya. Ni sebut doa pula macam berulang. Macam berulang. Tak apalah. Ar-Rabi' Imam Abu Daud mula-mula sekali di bawah bab ini beliau meriwayatkan daripada Ar-Rabi' bin Yahya. Siapa Ar-Rabi' bin Yahya? Ni saya nak sesiapalah pula baca. Saya dah mulakan tadi. Ar-Rabi' bin Yahya bin Miqsam Al-Ushnani Al-Basri. Siapa nak baca? Silakan. Kita berkongsi lah. Berkongsi. Silakan. Siapa nak baca? Berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siapa ni? Zaim. Zaim daripada mana? Saya Tanah Merah, Kelantan. Tanah Merah. Silakan. 109 bin Miqsam Al-Ushnani. Ushnani. Mana kalau saya pakai Shin, SY, Shin. SH, begitu. Ushnani Al-Basri. Basri. Abu Fadl. Basri. Kalau Sa, SH, Sa. Sama dengan Sa. Al-Basri. Basri. Abu Fadl adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada As-Sawri. Hamad bin Salamah, Wuhaib bin Khalid, Zaidah, Syu'bah dan lain-lain. Bukhari, Abu Daud, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan ramai lagi tokoh yang lain pula adalah antara yang meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Hatim berkata, dia thiqah lagi teguh. Ibnu Hibban menyebutnya dalam perawi-perawi thiqat. Ibnu Qani' berkata dhaif, dan Ad-Daraqutni pula berkata dia dhaif, tidak kuat, banyak melakukan kesilapan. Di dalam At-Taqrib, Hafiz Ibnu Hajar berkata perawi saduq, termasuk dalam kibar tabaqah perawi yang ke-10. Ada banyak wahamnya. Ar-Rabi' bin Yahya meninggal dunia pada tahun 224 Hijrah. Jadi saya bila sebut dengan nama-nama kitab ni saya ringkaskan. Tadi sebut Al-Manhal. Dalam kitab-kitab syarah ni biasa dia begitulah. Dia sebut ringkas. Cuma dalam daftar rujukan itu akan sebut dengan lengkap lah. Al-Manhal itu maksudnya Al-Manhalul Azbul Mawrud. At-Taqrib ni maksudnya Taqribut Tahdzib, karangan Hafiz Ibn Hajar. Jadi beginilah keadaan perawi ini, berbelah bahagi. Ada yang memujinya, mentakdilkannya, ada yang menyebutnya kurang baiklah, iaitu mentajrihkannya. Misalnya yang menyebut baik itu maksudnya perawi thiqah, lagi teguh. Ni lafaz ta'dil. Orang panggil lafaz ta'dil. Lafaz kredit. Ni perawi-perawi thiqat, dia termasuk dalam perawi thiqat. Tapi Ibnu Qani' kata dia dhaif. Daraqutni juga kata dia dhaif, tidak kuat. Ni orang panggil perawi yang ada perbezaan pendapat ulama rijal tentangnya. Ada juga perawi yang disepakati, tak ada yang sebut tak baik. Semua sebut dia tu dengan pujian dan sanjungan. Tak ada sebut yang menunjukkan kelemahan dan kekurangannya. Ada juga perawi yang tak ada khilaf, ulama sebut tentang kekurangannya, kedhaifannya. Begitulah.
Di dalam At-Taqrib, Hafiz Ibn Hajar berkata perawi saduq. Perawi saduq ni kalau kita terima dia sebagai perawi yang baik pun bukanlah bermakna dia ni perawi yang tinggi sangat kedudukannya, kepujiannya itu. Tidak bermakna begitu. Termasuk dalam kibar tabaqah, perawi yang ke-10. Tabaqah ke-10. Lepas tu kibar. Kibar ni mana orang-orang yang awal lah, di peringkat ke-10 tu. Kalau kata tabaqah ke-10, tabaqah ke-4, tabaqah ke-5, ini kita dah bagi dah senarai. Kalau tak dapat lagi boleh ambil lah dalam grup ni dah ada dah tentang senarai tabaqah tu. Siapakah yang dimaksudkan dengan tabaqah ke-10, siapakah yang dimaksudkan dengan tabaqah yang ke-7 misalnya dan sebagainya. Ada banyak wahamnya. Jadi waham dia ada banyak ni. Perawi ni semua lafaz jarh disebut ni. Saduq lafaz ta'dil. Ada banyak waham, itu lafaz jarh. Mana perawi yang terkumpul padanya ada baik, disebut baik, ada juga yang tidak baik. Yang sebut baik itu pun pangkat dia tu pun tidaklah tinggi sangatlah. Macam markah, kalau kita kata markah, budak-budak yang masuk peperiksaan tu kan, kalau yang sekarang ni stamp ke apa tu, markah dia dapat makbul. Saduq ni makbul, bukanlah mumtaz ke atau jayyid jiddan, bukan. Gitu. Baik. Itu berkenaan dengan Ar-Rabi' bin Yahya, guru kepada Imam Abu Daud, atau tempat Imam Abu Daud mengambil hadis ini. Meriwayatkan kepada kami, dia katanya Syu'bah. Syu'bah tu perawi yang memang disepakatilah, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Meriwayatkan kepada kami, katanya Yazid Abu Khalid. Yazid Abu Khalid. Ini kita ada pula 110. Zaim tadi boleh baca lagi? Silakan. Boleh. Beliau ialah Yazid. Yazid bin Abdir Rahman Ad-Dalani Al-Asadi Al-Kufi. Macam mana? Ad-Dalani. Kena panjang. Ada yang saya buat itu. Ad-Dalani Al-Asadi Al-Kufi. Abu Khalid adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ammar bin Murrah, Al-Minhal bin Ammar dan lain-lain. Al-Thawri dan Syu'bah pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Hatim mengatakan beliau thiqah. An-Nasa'i Ibnu Ma'in dan Ahmad mengatakan tidak mengapa dengannya. Ibnu Adi pula berkata pada hadisnya ada kelemahan. Walaupun begitu hadisnya boleh ditulis. Ibnu Hibban berkata perawi yang teruk sekali wahamnya, tidak harus berhujah dengannya. Hafiz Ibnu Hajar berkata tentangnya perawi saduq yang banyak melakukan kesilapan. Dia juga mudallis dari tabaqat ke-7. Yazid meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah. Okey, sekejap. Satu saja. Itu tentang Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani. Jadi Abu Khalid itu kadang-kadang dalam sanad dia memang disebut begitulah. Dia sebut terlalu ringkas. Jadi kita perlu berkenalan dengan perawi-perawi ini. Jadi perawi ini pun macam tu juga. Ada yang sebut baik, ada yang sebut dia ni tidak berapa kuat lah. Dhabt dia tu, sifat dhabit dia tu kurang sempurna. Begitu. Dan kalau sebut macam Hafiz Ibn Hajar sebut ni saduq. Ini lafaz ta'dil untuk perawi hasan sebenarnya. Untuk perawi hadis hasan.
dan melakukan kesilapan. Ni melakukan kesilapan ni teruk juga. Kemudian mudallis. Ini semua ni menjejaskan hadis yang diriwayatkannya. Menjejaskan hadis yang diriwayatkannya. Kemudian dari tabaqah yang ketujuh. Okey. Yazid Abu Khalid meriwayatkan kepada kami daripada Al-Minhal bin Amr, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibni Abbas, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, dan seterusnya. Sesiapa melawat orang sakit yang belum sampai ajalnya. Kita pergi melawat orang sakit kan, ada kalanya lepas tu dia sihat pun, lama pula hidupnya, lama lagi hidupnya. Tapi ada kalanya kita pergi melawat tu orang sakit tu, itulah kali terakhir kita bertemu dengannya. Lepas tu dia tak ada dah, meninggal dah. Ni maksudnya Nabi kata, kalau melawat orang sakit yang belum sampai ajalnya. Maknanya kalau yang setelah sampai ajalnya itu, kamu bacalah doa macam mana pun. Ni 7 kali baca, 100 kali baca pun tak jadi apa. Ini mengisyaratkan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak tahu apa takdir Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan umur seseorang itu. Kita ada di sini nota 111. Boleh apa ni Zaim baca lagi? Boleh. Apa yang mafhum daripada sabda Nabi SAW ini ialah doa tidak akan berguna kepada pesakit dalam melewatkan ajalnya jika ajalnya memang telah sampai. Tetapi itu tidak bererti doa langsung tidak berguna kepadanya dalam hal-hal yang lain. Seperti berkemungkinan ia dapat memudahkan pesakit menghadapi kematian. Hisabnya dipermudahkan dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan alam akhirat. Jadi dari segi dari segi apa kita kata, nak meneruskan hidup dia tu dari sudut tu tak berguna, tak sembuh lah. Maknanya kita berdoa ni minta supaya disembuhkan, tak sembuh, mati dia. Itu maknanya tak dapat lah yang tu. Tapi itu bukan bermakna doa tu tak berguna langsung. Itu benda yang kita kena faham. Bukan bermakna tidak berguna langsung. Tidak berguna dari segi menyembuhkan dia. Dan dia hidup lagi, tidak. Dia mati. Setakat itu. Kalau ajal dia memang telah sampai, tak bergunalah dari sudut itu. Tetapi itu tidak berarti doa langsung tidak berguna kepadanya dalam hal-hal yang lain. Sebab itu Nabi anjurkan kita, ajarkan kita supaya berdoa juga. Dan takut kita ni berasa sia-sia doa kita, jadi kita kena tahulah benda-benda macam ni. Ini dia berkait dengan akidah juga. Kita kena tahu Allah SWT tidak semestinya doa kita dia terima sebagaimana yang kita minta tu. Berapa banyak doa yang kita minta tu dia tak bagi. Tapi bukan bermakna doa kita sia-sia. Jangan pula rasa sia-sia doa, tak perlulah berdoa. Jangan pula anggap begitu, kata begitu. Sebab Allah SWT boleh bagi kepada kita mungkin dalam bentuk lain. Kita nak pada masa tu, dia tidak bagi masa tu, dia bagi masa lain. Kejayaan atau pencapaian kita pada masa-masa lain tu mungkin berkat doa kita suatu ketika dahulu. Kita minta benda lain, Allah SWT tak bagi benda tu. Tapi dia bagi kemudian, kita tak terasa. Jadi kita perlu faham, boleh jadi kejayaan atau pencapaian yang kita dapat kemudian itu adalah hasil doa kita dahulu yang kita minta benda lain. Tapi Allah SWT bagi benda lain. Kepada orang yang dekat nak mati ni, apa faedah dianya? Faedah dianya mungkinlah sebab kita tak tahu. Allah SWT boleh buat macam-macam. Tetapi bila Nabi SAW ajar ni, mesti ada faedah dia. Tidak kata tak ada faedah lah.
Tidak ada faedah lah. Ataupun kena doa lain ke? Tidak begitu. Misalnya ketika nak bersetubuh, Nabi SAW dah ajar doa tu. Jadi doa tu kalau kita tengok dari segi makna dia lebih sesuai untuk orang yang nak dapat anak tu. Kalau isteri dia tu dah mungkin, dah tak ada kemungkinan dah kita kata dari segi adatnya nak dapat anak. Jadi doa mana nak baca pula? Mungkin kita kata begitu ya. Doa mana pula? Adakah doa lain? Jawabnya tak ada. Nabi SAW ajar doa tu saja. Kalau ada satu atau dua lagi yang lain pun, dia lebih ke situ. Misalnya, antara doa lain, Allahumma la taj'al lisyaitan fi ma razaqtana nasibah. Antara doa lain lah selain daripada yang masyhur. Allahumma jannibna syaitan tu. Jadi tapi kedua-duanya itu berkait dengan rezeki yang Allah SWT nak bagi. Rezeki yang lebih hampirnya ialah anak itu. Bagaimana kalau orang tua? Jadi dia nak bersetubuh, dia nak baca doa mana? Ada doa lain ke? Jawabnya tak ada. Doa itu juga yang dibaca. Tetapi Allah SWT akan bagi dalam bentuk lain. Sebab rezeki dan dalam konsep agama ni, dia bukan duit. Bukan emas perak. Anak itu pun rezeki. Selain daripada tu banyak, selain daripada anak, banyak lagi yang lain. Rezeki. Fima razaqtana. La taj'al lisyaitan fima razaqtana nasiba. Jangan engkau berikan habuan kepada syaitan pada rezeki yang kau kurniakan kepada kami. Jadi rezeki itu umum. Maknanya Nabi dia kira memadai dah tu. Doa tu. Jadi sama juga di sini. Kita kata Nabi tak ajar doa lain ke? Macam mana kalau dia mati? Jawabnya, doa yang sama. Tetapi manfaatnya, kegunaannya itu ditukar dalam bentuk lain. Iaitu, sebab apa kita kata ada kemungkinan? Ada kemungkinan, seperti berkemungkinan, sebab kita tak pasti yang mana satu Allah tentukan untuk dia tu. Hasil daripada doa kita tu. Kita tak pasti. Sebab itu mungkin kalau orang nak mati ni dah habis dah, dunia tak ada lah. Rezeki lain dalam dunia ni tak ada lah. Jadi apa? Mungkin memudahkan pesakit menghadapi kematian. Itu faedah juga. Faedah juga untuknya. Atau hisabnya dipermudahkan. Atau tidak dilepaskan dia dari azab kubur dan sebagainya. Atau diringankan azab kepadanya. Dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan alam akhirat lah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jangan kita berasa doa itu tidak berguna, sia-sia. Jangan berasa begitu. Silaplah kalau berasa begitu. Kerana kita tak faham konsep doa dalam Islam yang Nabi SAW ajar tu macam mana ya. Gitu. Lalu dia mengucapkan ini doa ini di sebelahnya. Duduk di sebelahnya kan biasalah kita pergi melawat orang sakit, kita duduk di sebelahnya. Dekat dia tu sebanyak 7 kali. Dia sebut 7 kali. Jangan baca 10 kali. Jangan baca 2 kali. Dia sebut 7 lah. Begitu. Daripada sinilah ulama-ulama sunnah yang jaga cukup jaga sunnah, dia ambil kira sangat ni. Dari segi bilangan ini. Dalam bab doa ke atau ruqyah ke, jampi, itu kalau dia sebut 7 kali, 7 kali. Jangan kita memandai-mandai pula. Sama juga dalam hal ibadat, zikir. Kalau dia sebut sebanyak tu, sebanyak betul lah. Jangan kita pula kata, kalau banyak lagi apa salahnya? Takkan lebih banyak, tidak lebih baik kot. Jangan fikir begitu. Jangan kata begitu. Kita kena fikir begini. Mana sahabat-sahabat kita ni? Peserta-peserta saya tak sedap bercakap, tak nampak orang. Mana? Jangan sekali ya. Sekejap-sekejap kita boleh nampak tuan tu kan. Dah berkenalan dah secara tak langsung. Cikgu Rashid ada ke tidak malam ni? Misalnya Cikgu Rashid, saya boleh cam dia baru ni dia pergi. Masa saya buat kenduri sedikit di rumah saya tiap hari. Jauh daripada
Kulim. Ada Maulana. Ada daripada Kulim Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekurang-kurangnya saya dah tengok wajah dia di sini. Jadi bila ditanya saya siapa, agak saya boleh teka. Tapi kalau kita tak nampak langsung, tak ada perkenalan langsung, tak mesra antara murid dengan guru, kan? Tak mesra. Itulah antara kelebihan kita bertalaki, belajar berdepan, itu tujuannya. Sekarang ni alhamdulillah Allah SWT bagi kemudahan kepada kita. Walaupun tidak boleh berdepan dekat, tapi macam dekat jugalah. Macam dekat juga. Kita sekurang-kurangnya boleh kenal. Tinggi rendah Cikgu Rashid tu saya tak boleh bayang lagi. Tapi bila bertemu, tinggi pada saya rupanya orang. Tapi wajahnya tu dah kita kenal. Begitu. Jadi begini, bab doa ni kan, kita kena ambil kira. Kita kena fikir begini. Jangan kata, kalau banyak apa masalahnya. Itu kan zikir. Jangan begitu. Sebab kita kena fikir begini. Kalau doktor lah bagi ubat, dia suruh makan 1 biji satu hari. Orang yang sakit jantung ke, sakit darah tinggi ke, apa-apalah. Macam mana kita fikir? Bolehkah dengan alasan tadi kita guna? Kita kata apa salahnya? Memang ubat aku dah. Memang aku sakit itu pun. Walaupun doktor kata 1 biji, aku makan 2 biji ya. Atau 3 biji, apa salahnya? Jangan, bahaya tu. Begitulah juga. Kita kena fikir begitu di sini. Itu kalau ubat yang memang kawalan lah, dengan kawalan doktor lah, lagilah. Kalau kita kata vitamin pun, begitu juga. Vitamin pun. Jadi jangan mudah-mudah lah. Jangan mudah-mudah pandai-pandai kita nak kata vitamin ni makan 3 kali, kita nak makan 10 kali, apa salahnya? Jangan begitu. Itu kena kias dengan apa ni, ubat tadi. Ini pun macam ubat juga ni. Ubat juga ni. Kalau tidak, kenapa dia sebut 7 kali? Dia boleh saja kata bacalah berapa kali pun. Ada kalanya dia sebut gitu. Ada maksud lah tu. Ada maksud. Sama juga lepas solat 33 kali. Ini 33 kali. Ini 34 kali. Kenapa beza-beza tu? Jadi kena ambil kira. Jangan kita nak memandai-mandai pula. Nanti kita sendiri juga yang rugi. Kita sendiri juga yang tak dapat hasilnya. Bila tak dapat hasil, kita merunguk pula. Kita kata tak kena, gini apalah aku dah baca. Penat-penat banyak, tak jadi. Kita buat tak kena. Itulah jadinya. Baik. 7 kali. Apa yang nak dibaca? Ini baca. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyak. Itu saja. 7 kali dibaca ni. Diulang 7 kali. Kemudian tak perlu hembus. Tak perlu tiup kepada pesakit. Tak perlu. Baca gitu saja. Itu makna doa lah ni. Doa. Maksudnya aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Tuhan yang mempunyai arash yang agung. Tuhan yang mempunyai arash yang agung. Semoga dia, yakni Allah, menyembuhkanmu. Semoga Allah menyembuhkannya. 7 kali macam itu. Jadi kita ada nota di sini. 112 tentang arash. Tuhan punya arash tu. Tuhan yang mempunyai arash yang agung. Ni kalau boleh orang lain pula lah. Siapa nak baca pula? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Cikgu Rashid ni. Cikgu Rashid. Sila baca. 112. Arash di sudut bahasa Arab bererti takhta atau singgasana raja. Katil, kekuasaan, kerajaan, pengaruh, atap, langit, tempat berteduh, belakang tapak kaki dan lain-lain. Al-Arash atau Arshillah pula menurut istilah Al-Quran dan As-Sunnah ialah satu makhluk Allah yang mula-mula sekali diciptakan. Ia adalah satu kejadian Allah yang agung dan sangat besar, mempunyai banyak kaki atau tiang, meliputi kursi,
syurga, neraka, langit, bumi dan segala apa yang ada padanya dan di antara keduanya, di atas daripada sekalian makhluk Allah yang lain. Ia adalah bumbung atau atap bagi syurga Firdaus yang merupakan syurga yang paling tinggi. Allah beristiwa, berada atau bersemayam di atas arash adalah dengan istiwa, keberadaan persemayaman yang layak dengannya. Itu berkenaan dengan arash. Jadi di sini dia sebut itu. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang mempunyai arash yang agung. Jadi yang agung ini sifat arash, bukan sifat Tuhan. Apa? Tuhan Allah yang agung itu dah sebut dah ni. Ni Al-Azim ni sifat kepada Allah. Jadi yang agung ini sifat Allah. Di sini sudah ada. Rabbal Arshil Azim. Ni Al-Azim ni sifat kepada arash, bukan sifat kepada Rabb. Kalau orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Cuba tengok Al-Azim tu bagi di bawah. Al-Arshi bagi di bawah. Rabbah tu bukan bagi di bawah, bagi di atas. Bermakna Al-Azim ini sifat Al-Arsh, bukan sifat Rabb. Rabb tu memanglah Rabb, Allah tu memanglah Al-Azim. Tetapi Al-Azim di sini, Rabbal Arshil Azim ni sifat. Sebab itu saya buat dalam bahasa Melayu ni yang agung. Saya tidak tulis Y tu dengan huruf besar, A tu dengan huruf besar kan. Kalau yang tu dia berkait dengan Allah kan. Tuhan yang mempunyai arash yang agung. Jadi arash itu kejadian Allah yang agung, yang hebat. Jadi apa arash itu? Inilah maksudnya. Ini kalau kita berdasarkan Quran dan hadis, inilah yang disebut dalam Quran yang hadis. Makhluk yang mula-mula sekali diciptakan. Tak ada benda lain yang diciptakan sebelumnya. Kalau orang kata Nur Muhammad apa semua, itu karut semua. Itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Ini yang sebut arash itu yang mula-mula sekali diciptakan oleh Allah, itu dalam hadis yang sahih. Ataupun qalam. Qalam, antara dua tu. Ia adalah satu kejadian Allah yang agung dan sangat besar. Arash ni besar. Kalau kita kata langit besar dah, arash ni besar lagi. Bahkan langit itu berdasarkan ada hadis, walaupun hadis itu tidak begitu kuat, kursi, langit bumi ni semua sekali dibandingkan dengan kursi itu, seperti satu cincin, seperti satu cincin, bulatan cincin tu. Maknanya pada bumi ni, atas bumi ni. Kalau kita kata di pada pasir itu cincin. Itulah langit bumi ni. 7 langit, 7 bumi apa pun. Nisbah kepada kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah tu meliputi langit dan bumi. Merangkumi langit bumi ni ada terikat dengan sistem kursi itu. Jadi kursi itu kejadian Allah, bukan kerusi. Bahasa kita tu bukan. Kursi ni satu kejadian Allah. Jadi kursi itu dah besar begitu dah. Semua sekali kursi apa semua ni nak banding dengan arash seperti halqah itu juga. Seperti halqah di pada pasir itu, di atas bumi ni. Itu saja. Tak tahulah besar macam mana. Jadi ini kerajaan Allah maksudnya. Sebab itu salah satu makna dia dari segi bahasa pun kerajaan, kekuasaan Allah. Tetapi ia ada benda, bukan kekuasaan kerajaan gitu, tidak. Benda ni, kejadian ni, makhluk ni, atau kita kata sistem alam yang paling besar lah. Sistem solar, galaksi, macam-macam orang sebut tu kan. Itu semua tu menggambarkan alam ni lah. Yang lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada langit, lebih besar lagi daripada itu, nebula, apa nama, macam-macam nama tu sebenarnya menggambarkan sistem alam yang ciptaan Allah. Jadi manusia, orang-orang yang bukan Islam ni tak sampai lagi kepada kursi apa semua tu, jauh. Jauh lagi. Baru duduk di bawah ni. Itu pun dah bingung dah. Bagaimana dengan arash? Mempunyai banyak kaki atau tiang. Dalam hadis disebutkan dipikul oleh malaikat. Pikul macam mana kita tak tahulah. Jadi meliputi kursi. Kursi itu pun ada dalamnya, terikat dengan sistemnya lagi.
Syurga, neraka, langit, bumi, semua ni di bawah. Di bawah. Lepas tu yang kata Allah, dalam hadis-hadis disebutkan bumbung atau atap bagi syurga yang tertinggi itu ialah aras lah. Maknanya aras tu pada sistem alam kejadian Tuhan. Jadi bila dikatakan dalam Quran Allah beristiwa, berada atau bersemayam di atas aras, maksudnya adalah dengan istiwa, keberadaan atau persemayaman yang layak dengannya. Itulah mengikut salafnya, begitu maksud dia. Dia tidak takwil kepada macam-macam lagi. Tidak begitu ya. Itu berkenaan dengan aras. Jadi aras tu dalam hadis disebutkan kejadian Allah yang agung, yang hebat. Tuhan yang mempunyai aras yang agung. Kalau kita ni setakat yang kita faham, sistem solar yang agung dah kita rasa kan. Orang-orang dulu tak nampak lah, tak berapa nampak. Dia nampak ialah boleh keringkan buah tamar, boleh keringkan pisang dan sebagainya. Kemudian zaman sekarang ni pakai tenaga solar, semakin nampak kehebatan dia, faedah ataupun hikmat di sebalik kejadiannya itu semakin nampak. Itu yang kecil saja. Semua itu terikat dengan sistem aras yang paling besar. Maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit yang dialaminya. Kalau sesiapa yang baca begitu, jadi ini yang dijanjikan oleh Allah. Dengan syarat tadilah, dengan syarat belum sampai ajalnya. Kalau sampai ajalnya, tak ada kesembuhan ini. Kalau tak ada manfaat doa itu pun di tempat-tempat lain lah, untuk maksud-maksud lain seperti memudahkan kematiannya, memudahkan hisabnya, diringankan azab atau tidak diazab langsung di dalam kubur dan sebagainya. Itu faedahnya. Maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit yang dialaminya. Kalau umur dia panjang lagi lah, kira-kiranya itu. Jadi besarlah faedahnya. Besarlah manfaat dosa ini. Doa ini. Besar sekali. Ia seperti ubat juga. Di samping kita makan ubat itu sebagai sebab dan ikhtiar, elok sekali kita umat Nabi Muhammad SAW ni pelajar benda-benda macam ni dan amalkan benda-benda macam ni. Ini juga ubat sebenarnya untuk kita. Ini juga sebab untuk kesembuhan. Baik, 113. Boleh Cikgu Rashid baca lagi? Boleh. Silakan. Nota 113. Maksudnya ialah tiada siapa pun berdoa begitu dekat mana-mana pesakit, melainkan Allah menyembuhkannya daripada penyakitnya. Jadi ini saya baca ni, la yaqulu dhalika ahadun inda wahidin minal marda, sepatutnya gitu ya, minal marda illa afahu Allah min maradi. Itulah maksud dia ni, inilah maksudnya. Jadi kalau kita tengok dalam syarah-syarah tu, dia buat gini, dia sebut ini dalam bahasa Arab. Jadi yang faedahnya saya kemukakan teks Arab itu untuk kita faham ayat yang nampak tidak jelas lah dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain lebih jelas lagi maksud dia tu. Jadi ibarat dia tu agak berbelit sedikit. Jadi cuba Cikgu Rashid sila baca lagi. Haraf nafi ditakdirkan supaya jelas artinya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lain-lain dengan lafaz. Jadi ini lafaznya kita tak bacalah. Tapi kalau nak tengok sanad dia ni kan sama dengan sanad Imam Abu Daud ini. Di bahagian atas dia
Cuba tengok Yazid bin Abi Khalid, Minhal bin Amr, Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas sama, cuma bahagian bawah dia saja lain. Riwayat Tirmizi dengan riwayat Abu Daud ini. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Ma min 'abdin muslimin ya'udu maridan lam yahdhur ajaluh fayaqulu sab'a marratin as'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka illa 'ufiya." Ini lafaz dia lain kan? Lain. Bagi orang yang biasalah dengan uslub bahasa Arab, gaya bahasa Arab ni, dia akan merasakan apa ibaratnya hadis yang tersebut di dalam Sunan Tirmizi ini lebih terang berbanding dengan lafaz hadis yang terdapat di dalam Sunan Abu Daud. Ia agak complicated, agak tidak jelas. Tetapi maksudnya sama. Maksudnya sama. Dengan sebab itu pensyarah-pensyarah hadis Sunan Abi Daud ini mereka mentakdirkan begini. La ni haraf nafi. Illa, dia ada illa selepas dia. Dia kena ada la dulu. Illa. Tidak ada orang yang kata begini melainkan. Itu hasil dia. Tidak ada yang kata melainkan akan adalah begini. Gitu. Illa. Jadi kalau kita tengok hadis ini, kita tengok lafaz dia. Cuba tengok ni. Cuba tengok. Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluh faqala 'indahu sab'a mirar as'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak illa. Sedangkan sebelum dia tak ada haraf nafi. Tak ada haraf nafi. Sepatutnya penggunaan illa ni, ayat yang ada illa begini, dia kena ada haraf nafi. Yang dinafikan itu ialah yang sebelum illa. Selepas illa itu diisbatkan. Maksudnya dikatakan ada. Penyembuhan daripada Allah itu ada. Ada tu selepas di mana dalam ayat sebelum itu tiada. Jadi di sini tak ada sebut ni tiada ni. Sedangkan kalau kita tengok di dalam riwayat Tirmizi, ni ma min 'abdin. Ma ni haraf nafi lah ni maksudnya. Sama juga di sini. Kalau kita kata ini bukan hadis lah, ini takdir. Takdir yang dibuat oleh ulama hadis dalam syarah hadis. La itu haraf nafi juga. La lepas tu baru ada illa. Sama juga di sini. Ma haraf nafi. Lepas tu ada illa unfiya ni. Illa unfiya. Ini lebih jelas. Kepada orang yang biasa dengan kita panggil uslub, gaya bahasa Arab, dia tahu hadis Tirmizi lebih terang berbanding hadis Sunan Abi Daud. Tapi hadis Sunan Abi Daud pun kepada orang yang belajar betul-betul, dia akan nampak ini juga maksud dia. Ini juga maksud dia. Tapi kita kena takdirkan. Takdirkan ada la sebelumnya. Contohnya, ini saya nak tunjuk ya. Contohnya kalau kita ambil dalam Badlul Majhud, dia buat macam mana? Dia tulis, kataba fi hashiyah an-nuskhah al-maktubah al-Ahmadiyah ka'anna dhikra kalimati illa mabniyun ala anna at-taqdir falam yaqul dhalika illa 'afahu Allah. Ini lam ada lam. Lam ni haraf nafi juga. Dalam kitab Sunan Abu Daud cetakan India, nuskhah bertulis tangan, mana manuskrip Ahmadiyah, dipercetakan Ahmadiyah, dia sebut semacam sebutkan perkataan illa dalam hadis itu adalah berdasarkan adanya sesuatu yang ditakdirkan. Apa sesuatu yang ditakdirkan itu? Maknanya falam yaqul dzalika illa 'afahu Allah. Jadi begini ya. Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu faqala 'indahu sab'a mirarin as'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyak. Lepas tu kita sambung sini. Falam yaqul dzalika illa 'afahu Allah min dzalikal marad.
dia ada sesuatu yang dibuang di sini. Di sini sebelum illa. Apa sesuatu yang dibuang itu? Yaitu lam yaqul. Falam yaqul dzalika. Tidak dia berkata atau mengucapkan begitu. Ni lam ni ada ni. Dia mesti kena ada lam. Sebab itu ditakdirkan lam. Illa afahullah. Setengah-setengah ulama dia mentakdirkan seperti yang saya buat ni. La yaqulu dzalika ahadun inda wahidin minal marda illa afahullahu min maradih. Jadi ini yang ditakdirkan. Ini yang ditakdirkan. Sebelum illa tu yang ditakdirkan. Dalam hadis tu tak ada. Tapi kira-kiranya kena ada lah. Sama ada kita pilih yang ni, yang saya gelapkan ini, atau kita pilih seperti yang ada di dalam kitab Badlul Majhud. Falam yaqul dzalika illa afahullah. Jadi sebelum illa tu kena ada ini. Ini lebih ringkas. Kalau kira yang ni, lebih ringkas. Falam yaqul dzalika. Lebih ringkas. Tapi kena ada lah maksudnya haraf nafi. Sebelum daripada illa tu kena ada. Baik. Begitu. Jadi saya harap fahamlah. Susah sikit nak faham tu. Kecuali yang ada asas. Yang ada asas bahasa Arab, dia sudah biasa dengan uslub bahasa Arab, dia akan nampak. Kalau yang tak ada asas bahasa Arab, agak susah sikit nak faham benda tu. Benda tu. Tapi saya dah sebut dah ni. Jadi dalam hadis ni, ma min abdin, ma adalah haraf nafi. Barulah ada illa ufiyan. Illa ufiyan. Nafi. Lepas tu isbat. Seperti la ilaha illallah. La tu nafi lah. La ilaha illallah. Illa tu isbat. Maknanya yang selepas illa itu disabitkan. Diterima adanya. Yang dinafikan ialah yang sebelum itu. Ilah. Ilah, Tuhan. Itu yang dinafikan. Tuhan yang lain. Itu yang dinafikan. Tapi ada la lah. Allah itulah haraf nafinya maksudnya. Dia kena ada begitu. Bermaksud. Silakan Cikgu Rashid. Bermaksud tiada seorang pun orang Islam yang melawat orang sakit yang belum sampai ajalnya lalu ia mengucapkan 7 kali doa ini, iaitu As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Melainkan orang sakit itu disembuhkan. Ini satu. Untuk kita nak faham hadis Abu Daud ini, sebab ibarat dia tu agak tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Satunya penyelesaian, kita kata ada takdir sebelum illa. Takdirnya sama ada kita kata takdir adalah haraf nafi di situ. Ataupun takdirnya seperti yang saya tunjuk tadi, falam yaqul dzalika. Sama ada kita terima ada takdir sebelumnya atau satu lagi. Iaitu mungkin juga perkataan man di dalam hadis di atas, yakni man 'ada maridan, telah dipakai oleh Rasulullah SAW sebagai istifham ingkari yang memberi arti nafi. Boleh juga kalau kita kata kita tak mahu takdir lah. Tak mahu takdir maknanya ni. Yang saya gelapkan ni kita tak mahu ni. Ataupun kita tak mahu ini. Falam yaqul dzalika, kita tak mahu takdir itu. Satu lagi pilihannya untuk merungkai kemuskilan ibarat hadis itu ialah dengan kita mengatakan man ini lil istifham al-inkari. Fayarji'u ila ma'na nafi. Kalau kita pakai istifham ini, istifham ingkari, ia akan memberi arti nafi juga. Seperti pada firman Allah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Dan firmannya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi hal ni istifham ingkari. Ataupun man istifham ingkari. Apa makna istifham ingkari? Ini dapat kita lihat ya. Istifham ingkari. Mungkin juga perkataan man di dalam hadis di atas, ini man 'ada maridan, hadis Abu Daud itu telah dipakai oleh Rasulullah SAW
sebagai istifham ingkari yang memberi arti nafi. Istifham ingkari ini memberi arti nafi juga. Istifham itu maksudnya tanya. Tanya yang mengandungi arti nafi. Yang mengandungi penafian. Seperti pada firman Allah berikut. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi oleh kerana dalam hadis itu kan dia start dengan man kan? Di man. Cuba kita tengok ni. Ini hadis. Man 'ada amman. Dia mulakan dengan man. Lepas tu ada illa. Selepas dia. Jadi man ini kita kena pakai man istifham ingkari. Man istifham ingkari dengan arti tiada. Jadi seperti kita kata, adakah orang yang akan bercakap begitu? Adakah orang yang bercakap macam ni? Yang kurang ajar macam ni? Misalnya kita kata, adakah orang yang akan bercakap dengan percakapan yang kurang ajar macam ni? Jawabnya, tidak ada. Kenapa? Jadi adakah tu tanya tu bukan nak tahu. Nak dapatkan arti nafi. Misalnya kita, adakah orang Islam yang akan bercakap macam ni? Jawabnya tak ada. Adakah orang Islam yang benar-benar Islam akan makan babi? Atau minum arak? Jawabnya tak ada. Itu adakah yang akhir dia jawapannya tiada. Itu orang panggil istifham ingkari. Jadi dengan sebab itu dalam terjemahan, cuba kita tengok ni. Cuba kita tengok ni. Mana tadi? Ni. Saya ambil ringkas saja ayat kursi itu. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, yang pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya. Tiada ni. Tiada ni mari daripada mana ni? Mari daripada istifham ingkari lah. Jadi asal dia, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Jawabnya tiada. Tiada siapa pun. Kalau kita kata siapakah, dalam bentuk betul-betul istifham tanya begitu, adakah begitu, maka jawabnya tiada. Adakah? Jadi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, adakah sesiapa boleh memberi syafaat di hadapan Tuhan, di sisi Tuhan tanpa izinnya? Jawabnya tidak ada. Itu orang panggil istifham ingkari. Jadi istifham ni banyak makna dia. Itu yang kita belajar dalam ilmu balaghah, dia ajarlah benda-benda begitu. Jadi ada kalanya man ini, macam di sini, man ini man istifham ingkari. Dalam terjemahannya kita boleh terus ambil tiada. Mafhum dia. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Sama juga di sini. Hal ini adakah? Asal makna dia. Tapi dalam terjemahan, tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Atau kalau kita nak gunakan dalam bentuk pertanyaan yang asal, adakah balasan yang baik selain daripada balasan yang baik juga? Ya. Jadi maknanya begitu. Adakah balasan yang baik itu tidak balasan yang baik? Adakah begitu? Tidak ada. Balasan yang baik, yang adanya balasan yang baik jugalah. Amalan yang baik, tiba-tiba balasan yang tidak baik. Mana ada macam itu? Tidak ada. Sebab itu kalau tengok terjemahan, dia nak bagi mudah kepada pembaca-pembaca ni yang tidak biasa dengan uslub atau gaya bahasa Arab, dia terus terjemah, tidak ada balasan bagi amalan yang baik ataupun kebaikan melainkan kebaikan jua. Tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Yang lain tidak ada. Tidak ada. Jadi ini pun di sini penggunaan istifham ingkari juga. Penggunaan istifham ingkari juga, itu yang kita naknya. Boleh juga kalau macam tu. Jadi penyelesaian kepada hadis di atas ni dengan menggunakan man begitu, dua. Ni hadis Abu Daud ni ada dua.
Satu, sebab dia ada illah ni. Kita kena takdirkan sesuatu sebelum illah. Yang kedua, penyelesaian, kita kena pakai man ini bukan man mausul. Bukan man mausul. Kalau kita takdirkan tadi sebelum illah itu sesuatu, kita boleh pakai man ini man mausul. Man mausul lah. Bukan man istifham. Tapi kalau kita tak mahu takdir, tak mahu kita buat sesuatu ayat sebelum illah ni, kita boleh juga pakai yang ni. Tetapi dengan syarat kita pakai man ini dengan arti istifham ingkari. Bukan man mausulah. Man mausulah tu apa pula? Itu panjanglah nak ceritanya kan. Jadi man mausul, man macam-macam ada tu. Man syartiyah, banyak lagi man itu. Jadi itu kena perbincangan lain lah. Kena perbincangan lain. Jadi man ni kita, kalau kita pakai man istifham ingkari, selesai. Tak payah kita takdir. Jadi dua penyelesaian itu perlu diambil untuk memahami dengan betul supaya tidak jadi keliru maksud hadis ini. Dan maksud hadis ini sebenarnya dah jelas. Kalau kita lihat di dalam hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi cukup jelas. Sebab apa? Sebab dia ada ma nafi, ada haraf nafi sebelumnya, iaitu sebelum illah. Ada. Ini jelas. Kalau macam tu jelas. Tak perlu takdir apa-apa, tak perlu nak kata macam mana. Inilah yang dimaksudkan. Jadi sebab gini, kita tak dapat pastikan. Mungkin ada yang berkata takut inilah hadis bil lafzi. Hadis yang diriwayatkan mengikut lafaz Nabi yang sebenarnya begini, seperti dalam Tirmizi ni. Kita tidak dapat pasti sebenarnya. Mungkin juga riwayat Abu Daud itu lafaz yang telah digunakan oleh Nabi SAW juga. Cumanya kalau kita terima itu riwayat bil lafzi, dia akan timbul satu persoalan. Macam mana Nabi bercakap ni salah? Mengikut kaedah bahasa Arab. Mungkin orang kata begitu. Sebab itu perlu ada penyelesaian, dua penyelesaian tadi, supaya tidak nampak Rasulullah SAW telah menggunakan bahasa Arab yang salah. Kalau tidak, dia jadi aib pula. Mungkinlah sekadar andaian, nak pasti tak boleh. Sebab ia bukan hadis mutawatir. Jadi kita tak boleh pastikan yang mana satu riwayat bil lafzi, yang mana satu riwayat bil makna, berdasarkan makna saja. Kita tak boleh nak pasti. Cuma kita mungkin dapat mengandaikan riwayat Tirmizi itu lebih dekat, lebih mudah difahami. Tapi nak kata riwayat Abu Daud itu lafaznya menurut bahasa Arab salah, tak boleh kata salah. Sebab apa? Masih ada penyelesaiannya. Boleh faham ke tidak tu? Kena perhati lagi lah. Kena perhati. Senyap ni nampak saya tanya. Boleh. Kena perhatilah. Jadi kita nak pasti mana lafaz Nabi, tak boleh pasti di sini. Sebab kedua-duanya betul. Cuma yang pertama tu agak tidak terang. Tapi nak kata salah tak boleh. Sebab ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya dua, seperti yang saya sebut tadi. Kalau riwayat Tirmizi tu tak perlu apa-apa penyelesaian. Dia memang jelas. Kepada orang yang mengerti bahasa Arab lah. Kepada orang yang tidak mendalami bahasa Arab tu memang susah sikit lah. Macam mana dia nak tahu yang ni lebih dekat, yang ni lebih terang, lebih cerah, yang ni gelap sikit tu, macam mana dia nak tahu? Kepada orang yang erti dia boleh agak lah. Ini gelap sikit tak banding dengan itu lebih cerah. Dia boleh cerita begitu. Dia boleh rasa. Dia boleh nampak dengan mata hati dia tu. Cerah tu macam mana. Sebab mengikut kaedah lah. Mengikut kaedah tadi. Jadi kedua-duanya boleh diterima. Nak kata salah tu tidak. Baik. Baik, kedudukan hadis ke 3106. Ni siapa nak baca pula? Orang lain pula lah. Kita gila-gila tak penat sangat. Silakan, siapa nak baca? Saya baca Maulana. Siapa?
Salih. Soleh. Soleh sihat. Alhamdulillah. Okey. Soleh ni duduk di mana Soleh ni saya bertanya? Di Ampang, Selangor. Ampang. Sila. Kedudukan hadis ke-3106, Hasan. Ia diriwayatkan juga oleh Ahmad, An-Nasa'i di dalam Sunan Kubra, At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Bazzar, Al-Bahaqi dan Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Setelah mengemukakannya, At-Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Al-Minhal bin Amar. Ibn Hibban dan Al-Hakim pula mensahihkannya. Hakim bahkan berkata ia menepati syarat Bukhari dan Muslim, tetapi mereka berdua tidak mengambilnya untuk sahih mereka. Yang lebih tepatnya hadis ini tidaklah sampai ke peringkat sahih. Paling tinggi pun ia hanya hasan, kerana adanya perawi yang dipertikaikan seperti Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani dan Ar-Rabi' bin Yahya bin Miqsam Al-Ushaini Al-Basri. Ushnani Al-Ushnani Al-Basri. Sekejap jadi ada beberapa perkara saya nak sebut di sini. Kita mungkin bertemu dalam kitab-kitab yang berbeza dalam mentakhrijkan hadis. Taraf hadis tu diberikan berbeza-beza. Misalnya hadis ini Albani kata sahih. Orang lain ada kata begini, tapi bagi saya mengatakan hasan. Yang Imam Tirmizi kata tu tepat dah. Hasan gharib. Ini Imam Tirmizi kata di dalam kitab Sunan Tirmizi. Hasan gharib hadis ini. Dia tak sebut sahih. Itu yang lebih tepat bagi saya. Sebab apa? Macam kita baca tadilah. Dalam sanad dia tu kan ada perawi-perawi yang sampai begitu sekali disebut. Takkanlah begitu perawi sahih. Perawi sahih bukan macam tu sifatnya. Banyak salah, waham, lemah. Maknanya dipertikaikan. Berapa ramai orang yang mempertikaikan perawi itu. Dan bukan satu. Kalau sanad Abu Daud ni 2 tempat. Rabi' bin Yahya itu pun tidak semua sebut dia dengan pujian. Ada yang sebut dia tu tak kuat. Jadi hadis yang seperti ini paling tinggi pun hasan. Dan kalau kita terimalah pendapat orang-orang yang mentakdilkannya sebut baik itu, ya hasan lah. Kita boleh tibalah hadis itu hasan. Tapi nak kata sahih, tak boleh. Tapi iyalah macam saya dah sebut dah sebelum ni, penilaian hasan atau sahih ni oleh ulama-ulama ni berbeza-beza. Ada yang dia lebih mudah untuk mensahihkan, macam Hakim. Dia lebih mudah. Jadi bagi dia kata sahih. Sebab perawinya ada dalam Bukhari dan Muslim. Padahalnya yang ada dalam Bukhari Muslim tu yang mana? Ni macam ni Imam Bukhari sebut ni dalam Al-Adabul Mufrad, bukan di dalam Sahih Bukhari. Kalau sebut dalam Sahih Bukhari sekalipun, kita kena tengok pula yang disebut itu sebagai riwayat mutaba'at ke riwayat usul. Kalau sebagai riwayat mutaba'at itu belum lagi menepati syarat Bukhari yang diketahui ketat dan tinggi kedudukan perawinya itu, bukan. Sebab itu saya sebut di sini. Kalau dalam kitab Nasa'i sebut, kalau disebut Ahmad, saya tak sebut kitab mana, sebab maklumlah maksudnya kitab Musnad Imam Ahmad. Yang saya tak sebut tu kira-kira kitab mereka yang maklumlah. Yang saya sebut tu kira-kiranya kalau tak sebut boleh jadi keliru. Misalnya Nasa'i dalam Sunan Sughra lain, Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Jadi kena sebutlah kitab itu. Jadi kalaulah hadis ini sahih, kenapa Imam Tirmizi tak kata sahih? Dia kata hasan gharib. Dan kami tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Minhal bin Amar. Ini saja saluran yang ada. Pergi ke mana-mana pun ini saja saluran yang ada. Jadi setengah-setengah orang tu dia kata contoh, saya nak bagi contoh yang saya perhatikan. Ini ya. Ini syarah Sunan Abi Daud yang dalam bahasa Urdu. Tapi syarahnya tak panjang. Ini dia sebut ni 3106. 3106. Takhrij hadis dia tu. Dia sebut sahih. Saya tak setuju ni.
Imam Tirmizi kata ada muka ke dalam kitab Tib bab ma yaqul 'inda iyadatil marid, hadis nombor 2084-83 daripada hadis Syu'bah dengan sanad ini. Dan beliau berkata hasan gharib. Imam Tirmizi kata hasan gharib. Wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata sahih. Ini hadis nombor ni. Hakim dalam kitab dia jilid 1 muka surat ni. Muka surat. Jilid 4 muka surat ni. Wa wafaqahu Zahabi, dan Zahabi setuju dengannya. Lepas tu dia sebut Yazid Abu Khalid sarraha bis sama'. Yazid Abu Khalid ini telah menjelaskan sama' dia. Dan sebab dikatakan Hafiz Ibn Hajar katakan dia tu mudallis kan. Bila mudallis meriwayatkan secara an-anah, tak boleh pakai riwayat dia tu. Jadi pengarang ini kata dia telah jelaskan, dia telah dengar hadis ini daripada perawi di atasnya. Selain daripada itu, Abdul Rabbih bin Sa'id menjadi mutabi' kepadanya. Abdul Rabbih bin Sa'id dan lain-lain menjadi mutabi' kepadanya. Saya sudah cek semua ni. Ini tidak tepat ini sebenarnya. Satunya dia kata Ibnu Hibban dan Hakim kata sahih. Dan Imam Zahabi setuju. Bila kita tengok talkhis Imam Zahabi tak ada komen pun. Tak ada komen pun. Kemudian dia kata Yazid Abu Khalid ni tasrih bis sama'. Cuba kita tengok sini. Yazid Yazid Abu Khalid ini. Mana tasrih bis sama' di sini? An. Haddatsana Yazid Abu Khalid anil Minhal. Ini riwayat dengan an ini, anak-anak ni. Bukan ada tahdits. Bukan dia kata haddatsana al-Minhal. Dah. Dia kata an. Jadi mana ada tasrih bis sama'-nya? Tak tepat itu. Baik, kita tengok kitab kita. Kitab kita ni. Ni. Yazid Abu Khalid anil Minhal ibn Amr. Juga dengan an. Ini an-anah. Secara an-anah mana ada sami'tunya. Dia kata qala sami'tul Minhal. Mana ada sami'tu? Tasrih bis sama' ni bila ada sami'tu. Kita tengoklah dalam riwayat mana-mana pun, dalam riwayat Tirmizi ke, memang macam ni. Jadi riwayat dengan an-anah. Jadi tidak ada tasrih bis sama' oleh Yazid Abu Khalid ini. Sedangkan dia, tadi kita dah baca, Hafiz Ibn Hajar kata, dia ni mudallis. Bila mudallis, dia meriwayatkan dengan cara macam ni, menjatuhkan, menurunkan darjah hadis yang diriwayatkannya itu. Sebab itu tepat Imam Tirmizi kata hasan. Jadi cara macam ni, riwayat perawi yang macam ni, kita nak kata sahih macam mana? Jadi tidak tepat itu. Kemudian yang disebutkan oleh Hakim itu bahawa ada mutabi' dia, seperti yang disebut di sini Abdul Rabbih bin Sa'id. Ini pun sanad tidak kuat juga. Ini lagi teruk. Sanad ni lagi teruk. Jadi ini yang lebih kuatnya. Yang ni pun tak adalah sekuat mana. Tapi ialah hasan lah. Kita terimalah hasan. Nak kata sahih tu tak boleh. Sebab apa, perawi-perawi dia ni bukan perawi yang kemas sangat, yang kuat sangat. Di sini ada dua orang ni. Ar-Rabi' bin Yahya seorang. Itu dah ada masalah dah. Kita dah baca dah tadi. Yang kedua Yazid Abu Khalid ini. Kemudian dia ni pula mudallis. Dia riwayatkan secara anak-anak. Di mana yang sebut riwayat secara tasrih bersama itu? Tak ada di sini. Baik, kita tengok. Kita tengok tadi kita dah kemukakan. Sebab itu saya kemukakan ni. Cuma dalam riwayat Tirmizi dia ada sebut an Yazid Abi Khalid qala sami'tu. Di sini sami'tu. Sami'tu duduk sini. Tapi kalau dalam riwayat Abu Daud tu tak ada sami'tu. Cuma ulama-ulama yang kata oleh kerana dia ni ada sebut sami'tu di sini, maka selesailah masalah. Tidak jadi selesai. Sebab ulama-ulama yang mempertikaikan dia tu bukan kerana dia mudallis sahaja. Macam baik, kita tengok sini. Kita balik semula. Ni. Beliau ialah Yazid bin Abdul Rahman Ad-Dalani Al-Asadi Al-Kufi. Abu Khalid adalah kunyahnya. Lepas tu, dia tak apalah. Ibnu Ma'in. Abu Hatim kata dia thiqah.
Ni Abu Hatim paling tinggi sebut dia ni thiqah. Nasa'i dan Ibnu Ma'in dan Ahmad mengatakan tidak mengapa dengan la ba'sa bi. Ini lafaz yang bukan tinggi sangat ni. Lafaz ta'dil yang bukan tinggi. Ini lafaz ta'dil yang paling tinggi pun hasan, perawi hasan. Lepas tu Ibnu Adi pula kata, pada hadisnya ada kelemahan. Walaupun begitu hadisnya boleh ditulis. Jadi ada kelemahan. Walaupun boleh ditulis, iyalah. Tapi ini sifat perawi hasan ini, bukan perawi sahih. Baik. Kalau kita tengok Ibnu Hibban pula, perawi yang teruk sekali wahamnya. Fahishul waham ni, perawi yang teruk sekali wahamnya, kelirunya. Ini bukan perawi sahih macam ni. Tidak harus berhujah dengannya. Jadi macam mana kita nak buat hujah? Tak boleh hujah. Yang ni bagi orang-orang yang menganggap dia di perawi dhaif, perawi yang teruk sekali wahamnya, bagi dia gharib hadis ini. Dhaif. Betul dah. Imam Tirmizi kata tu. Hasan gharib. Yang ni sama ada hadis ini hasan ataupun kalau tidak pun dhaif. Gharib. Sebab adanya perawi yang macam ni. Jadi itu bergantung kepada ulama yang terima dia macam manalah perawi. Kalau terima dia sebagai perawi dhaif, jadi gharib lah. Gharib itu maksudnya dhaif lah. Baik, Hafiz Ibn Hajar kata, perawi saduq. Saduq ni lafaz ta'dil. Tapi lafaz ta'dil ini bukan lafaz ta'dil untuk perawi sahih ni. Ini lafaz ta'dil untuk perawi hasan yang banyak melakukan kesilapan. Banyak melakukan kesilapan. Kemudian perawi saduq tu tapi banyak melakukan kesilapan. Dia juga mudallis. Kalau kita kata selesailah masalah mudallis dia tu sebab dalam riwayat Tirmizi dia ada tasrih bis sama. Okey, selesailah masalah mudallis itu tak apa dah, dia sebut dah sama ada di situ. Tetapi melakukan kesilapan ni tetap ada. Tetap ada. Dari tabaqah ke-7. Tak apalah itu. Jadi bagi saya yang lebih tepatnya hukum terhadap kedudukan hadis ini ialah ia hasan. Dia tak naik sampai kepada sahih. Perawi sahih ni dia kena lebih lagi daripada tu. Dia kena lebih lagi daripada tu. Sebab itu Imam Tirmizi tak sebut sahih. Padahal selalu dia sebut hadis ini hasan, sahih, gharib. Selalu dia sebut. Tapi di sini tidak. Hadis hasan, gharib. Dalam riwayat Abu Daud tak ada tasrih bersama pun. Kalau ada pun dalam riwayat Tirmizi. Tapi kalau dalam riwayat Tirmizi lafaznya lain. Tadi kita dah tengok dah lafaz dia lain. Jadi yang mana satu yang betulnya? Sedangkan kita dah tahu perawi ini banyak melakukan kesilapan ni. Yang mana satu kesilapan dia? Susah nak itu. Sebab itu kita letak taraf hasan, bukan sahih. Walaupun dalam kitab ni dia sebut sahih. Ni bagi saya tak setuju. Nak tanya sikit boleh ke? Ya, silakan. Jadi bila dia taraf dia tak sahih tu, dia beri kesan tak pada isi hadis tu, yang maknanya adakah kalau kita baca 7 kali masa kita pergi melawan sakit tu, kemungkinan untuk tak makbul tu ada ke macam mana? Tak. Itu Tak tetap kaitan. boleh dipakai. Hasan ni boleh dipakai sangat dah. Terutamanya dalam bab-bab macam ni boleh dipakai sangat dah. Kalau kata gharib, dhaif pun boleh pakai lagi. Apalagi kalau hasan tu kuat dah tu. Boleh dipakai. Cuma kita nak sebut dia tu hadis sahih. Itu bagi saya tak boleh lagi. Maknanya isi dia tu boleh kita pegang, boleh pakai, boleh amal, dan insya-Allah makbul. Boleh kita percaya begitu. Boleh. Boleh kita percaya begitu. Cumanya kalau kita kata hadis ini dhaif, kita nak buat pegangan, nak percaya akidah tu, jadi akidah tu boleh ke hadis yang macam ni? Kalau kita terima ia dhaif, mengikut ulama-ulama yang katakan tadi perawi dia ni dhaif, tak boleh nak percaya. Nak buat pegangan mesti macam ni. Sebab adanya Yazid Abu Khalid ini tak boleh. Tapi kalau kita terima ia hasan, bolehlah. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan jadi. Dan kita boleh takwil macam tadi.
Kalau katakanlah tidak ditimulah dia mati selepas kita baca doa itu pun. Jadi kita boleh mengharapkan ada apa? Keringanan-keringanan atau kemudahan-kemudahan yang lain Allah berikan kepadanya dengan sebab doa kita tu. Boleh kita harap. Kalau kita kata hasan. Kalau kata dhaif tak boleh nak yakin, tak boleh nak buat pegangan tu. Kalau kata hasan, bolehlah. Apalagi banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ada kesan, ada faedahnya. Begitu sajalah. Tapi nak buat akidah betul, tak boleh. Tak boleh. Kalau akidah betul, melainkan Allah menyembuhkannya daripada penyakit itu. Ada kalanya tidak sembuh juga, dia tak mati tapi tak sembuh juga. Macam mana tu? Sebab itu hadis-hadis yang seperti ini tak boleh nak buat akidah. Terutamanya kalau mengambil kira ulama-ulama yang kata ia gharib, dhaif. Kalau dhaif, lagilah. Antara yang boleh kita gugatkan kedudukannya ialah dia sebut melainkan. Mana mesti. Kalau tak mati, mesti sembuh. Ya, kau mesti. Kita tengok berapa ramai tak mati, tak sembuh pun. Macam mana tu? Jadi boleh jadi orang akan meragui Nabi pula. Itu masalahnya. Sebab itulah dia kena hadis ni, hadis sahih. Kalau nak buat akidah ni pun. Itu pun akidah pun jadi akidah apa? Furuk akidah saja. Bukan usul akidah. Itu benda yang kena faham lah. Kena faham ya. Seterusnya ni apa? Panduan dan pedoman daripada hadis. Silakan Saleh. Okey, panduan dan pedoman daripada hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan melawat orang sakit itu memang masyru' dan digalakkan dalam agama. Kedua, orang yang sampai ajalnya tidak akan dapat mengelak diri dari kematian. Yang ketiga, bilangan yang disebutkan oleh Nabi SAW apabila melakukan sesuatu perkara ada rahsianya yang tersendiri dan ia perlu sekali dijaga untuk mendapat hasilnya. Yang keempat, doa berguna untuk apa sahaja keperluan dan hajat manusia, kesannya tetap ada dan akan nyata sama ada di dunia atau di akhirat. Yang kelima, doa yang tersebut di dalam hadis ini boleh dibaca dengan perlahan ataupun dengan suara yang agak kuat sehingga didengar oleh pesakit. Dan yang keenam, doa ini diajar oleh Rasulullah SAW supaya dibaca oleh pelawat bukan oleh pesakit sendiri. Pesakit sendiri boleh memilih doa-doa lain yang maksur daripada Nabi SAW ataupun tidak. Yang pentingnya doa adalah untuk kesembuhan penyakitnya. Dia boleh buat sendiri pun boleh doa ni. Hati kita mengeluarkan kata-kata dengan ikhlas. Kita minta doa dengan Allah. Dalam bahasa kita, dalam bahasa mana-mana pun tak jadi masalah, itu boleh untuk kesembuhan kita. Tapi doa ini Nabi berikan kepada pelawat, bukan kepada pesakit. Tak ada jelas dalam mana-mana riwayat pun menunjukkan orang sakit pun boleh juga doa dengan doa ni. Tidak begitu. Ini khusus untuk pelawat. Jadi dengan sebab tu pelawat tu kena belajarlah. Orang yang nak melawat orang sakit tu sekurang-kurangnya ada benda kita nak bawa sebagai hadiah. Kalau kita tak bawa buah apple kau, kita tak bawa apa-apa lah kita kata. Doa ni yang lebih besar lagi maknanya kepada orang sakit tu. Kita bawa apa-apa pun kadang-kadang dia tak boleh makan pun. Dia tak boleh makan. Jadi itulah antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Saya rasa tak sempat ada hadis satu lagi tu. Ada satu lagi di bawah bab ni juga. Tak sempat kita tangguh lah yang tu kan untuk akan datang. Jadi setakat itu untuk ini. Cuma mungkin kalau ada nak bincang ataupun nak tanya macam tadi, peserta perempuan kita tadi tanya bagus. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam ya. Ada Sayyidul Rashid ni. Ya. Tentang doa ni, tentang pembuka dan penutup tu. Pembuka dan penutup doa. Perlu dibaca atau tidak? Mana pembuka tu? Selawat dan pujian bagi Allah tu. Tak perlu. Terus doa lah. Terus doa. Boleh.
Kemudian satu lagi melalui tentang penciptaan Arash tu. Ya, ya. Saya teringat ni ayat Quran surah At-Tin ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian satu ayat lagi saya lupa daripada surah mana. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha ni. Jadi yang mana lebih hebat penciptaan manusia kah ataupun kita kata langit, Arash lah. Di situ maksudnya langit di situ. Langit. Ya, ya. Bukan Arash, langit. Ya. Jadi mana yang lebih agung penciptaan itu, manusia kah ataupun langit? Dan itu ditujukan kepada manusia, nak tanya manusia. Bukan nak cerita hakikat mana yang lebih hebat tu, tidak. Zahirnya, kalau manusia tu merasakan dia besar, dia hebat. Mana besar, mana hebat dengan langit. Gitu je nak tanya. Bukan maksud nak tanya hakikat dia. Kalau hakikat tu memanglah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah yang lebih hebatnya di sisi Allah. Ahsani taqwim itu mana Islam lah. Islam. Iaitu zahir, nampak zahir. Jadi nak tekan manusia tu supaya dia berfikir, dia berasa dia besar. Usahakan langit jatuh atas kepala dia, bumbung rumah dia jatuh pun mati. Macam yang berlaku di Palestin sekarang ni kan, perang tu, bangunan yang tinggi-tinggi tu kan roboh kan, mati lah dengan sebab kena bumbung tu ya. Bukan langit pun tu. Jadi kamu berasa sombong sangat tu, tengoklah mana hebat. Itu maksudnya nak menyedarkan manusia. Maksudnya itu. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, ada hadis yang Rasulullah ketika dia sakit, contohnya masa dia itu dalam perang Badar tu, tangan dia kena tetok dengan tak dengar, putus-putus. Gigi. Putus-putus Ardi. Line tak clear ni. Macam mana? Boleh dengar ke Maulana? Sekarang boleh. Nak tanya, adakah hadis yang Rasulullah sendiri berdoa ketika dia sakit untuk diri dia, contohnya masa dia perang Badar tu, yang tangan dia kena tetok dengan gigi geraham dia patah. Adakah? Itu saja Maulana. Dia doa dia sendiri. Doa untuk dia sendiri yang perawi-perawi rakam. Memang ada. Itulah sebab daripada hadis Aisyah tu sendiri kita dapat faham. Aisyah kata ketika Nabi sakit kan, dia tak boleh nak angkat tangan dia, tak boleh nak sapu tubuh dia. Jadi aku tolong pegang lah. Maknanya biasanya dia sendiri buat. Gitu maksudnya. Apabila dia tak dapat buat tu, Aisyah tahu memang selalu dia buat begitu. Jadi aku tolong buat. Untuk dia, dengan pegang tangan dia tu sapu. Maknanya Nabi ada buat. Nabi sendiri ada buat. Itu menunjukkan ada lah. Yalah, kita kata kalau yang dia ajar umat dia begini-gini, dekat nak tidur baca begini-begini, ketika sakit baca begini-begini, takkanlah dia sendiri tu tak baca kan? Lebih-lebih lagi lah. Nabi SAW ni ajar, dia sendiri pun buat. Kecuali yang khusus untuk dia ataupun khusus untuk orang lain, itu lain cerita lah, ya kan? Ya, ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini lari daripada tajuk, tapi saya mungkin ke tajuk tadi di surau agak panas jugalah. Yang sekarang dalam konteks ada seorang di Pakistan yang kata Muhammad Qasim ni, yang macam dia mengaku dia Imam Mahdi. Saya kata dia bukan, tapi yang lain tu ada yang beria sangat, dia kata dia ni Imam Mahdi. Jadi sepintas lalulah kalau saya nak dapat tahu macam mana apa yang
daripada Maulana lah. Saya tak begitu jelas tadi soalan mula-mula tu, yang bahagian awal tu. Orang Yang mengaku Imam Mahdi, siapa tu mengaku? seorang di Pakistan yang bernama Muhammad Qasim. Begitu. Ya, Siapa saya. kata? Siapa cerita tu? Udah heboh sekarang di media sosial ni. Oh gitu. Jadi dia Ya, dakwa lah. Kira-kiranya dia dakwa lah. Dia dakwa yang dia dapat melalui mimpi, dan dia dakwa apa saya baca, dia bertemu dengan Allah. Tak Jadi betul lah tu. saya kata tak betul tu, tapi sampai nak gaduh-gaduh lagi ya di surau tadi. Kenapa nak gaduh? Ada yang kata yang dia ni memang Imam Mahdi. Tak betul tu. Jadi saya kata tidak betul, tapi biasalah ada yang diorang ni yang terlampau sangat percaya. Macam mana Jadi, orang Malaysia boleh percaya orang Pakistan macam tu pula ya? Dia tahu pula tu. Saya pun tak tahu, malam ni baru dengar. Dia dah agak lama juga, tapi semenjak perang dengan Hamas dengan Israel ni meletup, dia lagi macam lebih rancak kiranya. Oh, wallahu alam lah, tapi tak betul lah tu. Bukan di Saya sana. kata Ya. saya kata tak betul, tapi dia orang yang lain tu dia yang nak sangat saya kata betul. Tak boleh. Itu alhamdulillah lah, kita belajar, kita boleh tolak dengan mudah saja kan. Bayangkan. Yang tak belajar jadi macam tu lah nasibnya. Sebenarnya bukan di Pakistan, di mana-mana saja ada penyakit mengaku Imam Mahdi ini. Tempat kita pun selalu kita dengar kan. Ya, saya. Jadi itu yalah. Abaikan sajalah. Tak betul tu. Syukran Maulana. Ya. Ada lagi yang lain, silakan kalau ada. Boleh kan saya lagi ni? Ya, tahu. Ada tentang apa sebut Palestin saya memang sokong Palestin lah kan. Cumanya ada dua perkara lah yang saya ingat yang saya perlukan penjelasan lah. Pertama tentang serangan Hamas tu pada rakyat biasa lah, bukan pada askar. Yang pertama. Yang keduanya tentang ada pengebuan berani mati Hamas lah yang sekarang ni berada di Israel menunggu arahan daripada ketuanya. Jadi dua perkara itulah yang boleh ke menyerang sasaran awam, dan yang keduanya pengebuan berani mati ni dikira syahid kah? Oh, jadi ya, ini luar tajuk tu kan. Luar apa ni, secara ringkas lah saya sebut. Kalau kita tengok Israel tu kan, yang dia buat tu kan, lagi dahsyat. Orang awam habis kena. Berapa ramai lagi. Jadi sebagai tindak balasnya apa boleh buat? Mereka ada alat yang canggih, boleh tepat sasaran dia pun mereka tuju juga tepat orang awam. Jadi orang-orang Palestin ni apa sangat yang ada pada dia? Senjata-senjata dia tu kita nak kata tepat sangat pun sejauh mana? Setakat itulah yang dia boleh buat. Kalau kena pun, iyalah, memang mereka musuh kalau kena pun. Mereka itu, kalau Yahudi ni kan, sebagaimana kita tahu kan, Israel ni, semua rakyat dia tu askar, tentera semuanya. Jadi kalau kita niat, kita lawan dengan musuh, pada hakikatnya mereka semua tentera. Kecuali kalau terkena mungkin ada yang Islam apa tu, nak buat macam mana kan. Susahlah. Sebab senjata dia yang boleh tepat sasaran tu pun memang dia sengaja tujukan kepada orang awam. Jadi bagaimana orang-orang Palestin ni nak melawan dengan golongan seperti itu kalau dia jaga benda-benda tadi tu? Agak susah lah. Saya kira lah, mudah-mudahan Allah SWT memaafkan mereka. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua tu, itu pun satu perkara yang khilaf. Ada ulama yang berpendapat dalam keadaan mungkin lebih membahayakan kalau tidak mati. Kalau tidak mati, mungkin membahayakan sebab sekarang ni dia boleh guna dada, boleh guna macam-macam untuk korek rahsia tu. Rahsia itu lebih besar.
Dan kalau dia tu pergi kira-kiranya dia dapat membunuh ramai musuh walaupun dia mati, itu dikira syahid, mengikut setengah-setengah ulama. Tetapi bagi saya lah, saya berpendapat kena berhati-hati sangat dalam perkara ni. Jangan bermudah-mudah, ya. Jangan bermudah-mudah. Takut-takut jadi tidak jadi syahid lah, jadi macam bunuh diri. Jadi banyak perkara kena teliti tu. Tak boleh mudah-mudah lah. Tapi kita tak tahu suasana mereka tu di sana kan. Mereka lebih tahu keadaan bahaya macam mana. Dan mereka kalau berada dalam situasi itu, kira-kira tak boleh lepas dah. Memang akan kena tangkap, akan mati juga. Ya kalau mati tu tak apa. Tidak mati, bahayanya kepada sahabat-sahabat kita, orang-orang lain. Atas dasar itulah setengah-setengah ulama mengharuskan dalam keadaan-keadaan khusus seperti itu. Wallahu a'lam. Begitulah. Ya, terima kasih Maulana. Sama-sama. Saya rasa cukup juga untuk malam ni. Atau kalau ada yang berkait dengan yang kita belajar tadi, satu boleh, satu lagi. Assalamualaikum Maulana. Ya, ramai pula ya. Satu saja ya. Yang berkait dengan yang kita belajar tadi. Satu, silakan, siapa? Assalamualaikum Maulana. Saya nak Waalaikumsalam. tanya kalau tadi tentang doa tu dia cakap pasal pelawat kan. Kalau yang penjaga tu dia consider pelawat tak? Dan lagi satu soalan, penjaga orang sakit lah maksudnya. Satu lagi soalan, macam kalau kita tak dapat melawat dengan teknologi ni, macam kita telefon ke, video call ke, consider kita boleh baca doa sebagai pelawat tak? Boleh. Itu boleh. Dan orang yang jaga orang sakit itu boleh. Asalkan bukan pesakit itulah. Bukan pesakit itu sendiri. Jadi yang menjaganya ataupun yang melawat ataupun yang menelefon macam tadi, boleh berhubung macam sekarang ni kan, kita boleh doa itu. Sebab ia tidak syarat kata nak hembus, nak tiup, apa tak ada semua tu. Baca saja doa tu. Cumanya dengan dihadiri. Macam sekarang ni kita ada kemudahan kan, macam dia ada sekali bersama kita lah. Terutamanya kalau dia dengar. Dia dengar itu lebih meyakinkan, lebih menggembirakan dia. Boleh juga kita nak baca dengan suara yang kuat sikit sehingga dia dengar. Sekadar itu boleh. Terima kasih Maulana. Sama. Jadi sekadar itulah dulu kita malam ni, dan insya-Allah akan datang kita akan sambung. Satu lagi hadis yang kita baca di bawah bab ni belum sempat lagi kita bincang malam ni. Akan datang kita akan bincang yang itu pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.